حسن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat serta salam ke atas Rasulullah kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kursi masjid, Tuan Imam, AJK, para jemaah sekalian, hadirat muslim dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini dengan izin Allah, sama-sama dapat kita menunaikan solat maghrib berjemaah dan seterusnya kita menyambung pengajian kita dalam tafsir. Jadi sebelum kita teruskan, macam biasalah, saya nak ajak sama-sama kita istighfar 3 kali, kita selawat 2 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk dalam surah Al-Qari'ah. Betul? Hari itu kita membicarakan tentang surah Al-Takatsur. Cerita tentang berbengah-bengah, berkumpul harta, sehinggalah bila manusia ni sehinggalah berkunjung ke perkuburan, maknanya sampai mati. Maklumlah kita ni tak tahu bila mati. Tamak tu sampai mati, sebab dia rasa umur panjang. Jadi itu nak cerita tamaknya manusia berdasarkan surah Al-Takatsur. Pada malam ni kita nak masuk dalam surah yang dinamakan surah Al-Qari'ah. Biasa kita baca dan kita hafal, tapi kita tak tahu maknanya. Okey. Jadi malam ni insya-Allah kita baca dulu sama-sama, serentak ikut je. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baik, terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus, pada hari itu keadaan manusia adalah seperti ikan katu yang bertebaran.
Wa takunul jibalu kal'ahnil manfush, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan, yakni kebajikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan hati. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangannya, yakni kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, yakni yang sangat dalam. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narul hamiyah, iaitu api yang sangat panas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kali ini surah Al-Qari'ah menarik kita, nak ajak kita sama-sama berfikir tentang apa? Tentang hari kiamat. Diceritakan secara ringkas, cukup ringkas. Tapi kalau kita renung, dia boleh menjadikan satu kepada kita ni satu perkara yang memotivasikan kita. Simple je. Tentang hari kiamat. Hari kiamat ni banyaklah namanya, tuan-tuan. Hari kiamat, lagi kita sebut hari apa? Hari akhirat, hari kebangkitan. Itu bahasa Melayu je tu, kan? Kalau ada bahasa Arab je, Yaumul Qiyamah, itu bahasa Arab. Yaumul Akhirah. Dan surah Al-Fatihah, Yaumuddin. Itu maksudnya agama, hari agama. Maksudnya kiamat juga. Yaumus Sa'ah, Yaumul Hisab, Yaumul Ba'th. Itu semuanya nak menggambarkan hari akhirat nanti. Jadi di antaranya disebut dia Al-Qari'ah. Maka Allah Ta'ala datangkan pula persoalan. Apa dia Qari'ah? Kamu tahu ke itu soalan ini? Digabungkan tuan-tuan kalau perasan surah ni, ditimbulkan dua persoalan. Yang pertama tentang hari kiamat. Yang kedua pula tentang apa? Neraka. Disebutkan tentang neraka. Fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Orang yang macam mana? Timbangan dia tu ringan. Hawiyah tu apa pula? Jangan letak nama orang kan. Oh, sedap juga nama Hawiyah. Ada cucu orang lahir putra pula. Letaklah nama anak cucu ni Hawiyah. Jangan tuan-tuan nanya neraka, nama neraka tuan-tuan. Mudah tak letak Jahannam tu pun. Okey, baik. Lepas tu terus Allah Ta'ala sebutkan di sini. Allah Ta'ala ceritakan apa dia Hawiyah. Kama hiya, apa dia? Narun hamiyah, iaitu api yang sangat panas. Api memang panas, tuan-tuan. Api neraka nak banding api dunia itu sangatlah panas tu. Okey, kenapa yang api neraka adalah untuk menyeksa? Api dunia ni kita boleh guna macam-macam. Buat masak, ya. Kecil buat masak lah api. Dah besar, terbakar rumah. Itu nak kata api dunia. Tapi walau bagaimanapun dahsyatnya api akhirat itu memang untuk mengazab ahli neraka. Wa na'udzubillah. Okey, baik. Kita tengok saya bacakan kitab ni. Ada kamera saya tunjuklah kitab saya guna kitab ni. Saya tunggu juga tadi kameraman kata action. Lambat sangat saya mulalah terus. Okey, baik. Jadi saya bacakan dulu kitab ni. Maka surah Al-Qari'ah artinya hari kiamat, itu surah yang ke-101, kan 101, mengandungi 11 ayat dari jenis Makkiyah, diturunkan selepas turunnya surah Quraisy. Hubungannya dengan surah terdahulu, iaitu di akhir surah yang terdahulu ada disebutkan kejadian hari kiamat. Sedang keseluruhan surah ini pula menggambarkan hari kiamat tersebut yang mengandungi peristiwa sungguh dahsyat dan amat menakutkan. Huraiannya, Allah memaklumkan kejadian hari kiamat yang dinamakan Al-Qari'ah. Samalah juga dengan nama-nama lain seperti Al-Haqqah. Al-Haqqah ni surah apa, tuan-tuan? Surah Al-Haqqah, juzuk yang ke-berapa? Juzuk yang ke-29. Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Baca lupa lah. Betul juga As-Sakhah, Al-Tammah, Al-Ghashiyah, dinamakan Al-Qari'ah, artinya menggedor.
yakni kiamat itu bila berlaku akan mengenung dengan kerasnya pintu hati manusia sehingga sangat menakutkan. Bukan hati manusia saja yang akan berkesan dengan ketakutan, bahkan juga berkesan kepada seluruh makhluk angkasa yang besar-besar, menyebabkan langit terbelah, bumi bergoncang, gunung ganang dihancurkan menjadi debu, bintang-bintang jatuh berserakan, matahari dan bulan digulung dan berjatuhan. Dahsyatnya kiamat ni tuan-tuan. Tak apa nak bayanglah benda tu tak jadi lagi. Tu benda sorang-sorang ni jadi macam itu. Dan juga tuan-tuan, jangan bercita-cita untuk melihat peristiwa kiamat. Jangan bercita-cita. Syaitan main juga lah, nak tengok dia macam dia raya rupanya. Tak payah tuan-tuan, lupa lagi. Kenapa? Satu, peristiwa tu yang dahsyat. Yang keduanya, orang yang mengalami ketika berlakunya kiamat itu adalah orang kafir. Saya ulang, peristiwa kiamat itu hanya berlaku kepada orang kafir. Orang Islam mana? Orang Islam Allah Ta'ala telah wafat dan telah mati kan. Peristiwa ini cukup dahsyat dan hanya kepada orang kafir. Jadi tuan-tuan, tanda-tanda besar kiamat tu belum muncul lagi ke? Tapi bila dah lakunya tanda-tanda besar kiamat tu, satu munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, bunuh Dajjal, apa semua sekali, Ya'juj Ma'juj selesai semua sekali tu kan. Bumi ini diperintahkan dengan aman, dengan sejahtera pada zaman Nabi Isa, wafatnya Nabi Isa. Selepas itu lambat lagi lah. Tapi tanda besar tu satu-satu lah kan keluar. Wafatnya Nabi Isa, matinya Imam Mahdi, orang Islam tu lagi. Lepas itu akan rosak. Agak-agak orang nak rosak ni lambat dah tuan-tuan. Bukan setahun dulu, mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Proses nak rosaknya orang balik jadi macam orang tak termadu. Jadi balik dia dua kami. Tuan-tuan bayang kan? Tapi tak tahulah kalau sejak macam Nabi Musa, bukan pergi mana pun, dia bukit tu sidar dia. Dia 40 hari turun-turun, tak hari belaka dah semua anak patung. Itu ada Nabi Harun. Tak tahulah tempoh perjalanan tu daripada wafatnya Nabi Isa, matinya orang Islam, munculnya orang kafir, akhirnya mereka akan menghancurkan Kaabah. Orang kafir itu bila dia, orang Islam tak ada, Kaabah dihancurkan, batu-batu tu campak ke laut. Maka ketika itulah kiamat akan berlaku kepada orang kafir. Tapi surah ni fokus dia bukan peristiwa tu, kehancuran tu. Surah ni fokus dia selepas manusia dibangkitkan. Fokus dia. Sebab tu sambung dengan apa? Okey, pertama sekali cerita kat sini, yauma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal manfush. Yakni pada hari kiamat yang menakutkan itu, manusia menjadi panik dan bingung, tak tentu arah apa yang hendak dilakukannya, seolah mereka itu binatang terkatu yang bertebaran, masing-masing tidak kekal arah dan haluan yang hendak dituju. Samalah seperti yang disebutkan dalam surah ayat 7 surah Al-Qamar, ka'annahum jaradun muntashir, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Terabur, lalang, kelgatu kan? Orang dulu kalau nampak kelgatu datang, apa dia buat ni? Ambil mesin air je, raya jatuh, jatuh raya. Okey, baik, kapal teringat dalam budak-budak dulu. Sekarang kita tak buat dah ya. Kelgatu pun macam tak banyak lah dalam sekarang ni. Ni ada musim dia. Musim sini ada. Pilih kunang-kunang pun dah macam tak banyak lah zaman sekarang. Dulu zaman awak kecil-kecil dulu, dia malam-malam ada je. Ada budak-budak tangkap lagi kunang-kunang. Okey, digambarkan pada hari kiamat itu pada saya menghancurkan gunung ganang, makhluk yang begitu besar dan kejam akan menjadi seperti bulu binatang yang dihambur-hamburkan. Bayangkan pula kesannya kepada manusia bertubuh lemah dan anggota itu cepat rapuh. Tidak syak lagi ungkapan-ungkapan kata-kata ayat tersebut merupakan ancaman kepada manusia untuk menakutkannya. Tuan-tuan, ini cerita dalam Quran untuk menggambarkan kiamat. Ini dua ayat di sini nak gambarkan peristiwa kiamat. Tapi nak bagi sampai apa? Sampai maksud, sampai faham. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan faham. Kalau kita tak belajar, kita tengok tafsir, bolehlah juga. Paling tidak pun kita faham.
Kita dapat bayangkan binatang tu macam mana teruk. Tuan-tuan, kan, tiba-tiba pemburu di hutan tengok, burung-burung berlari kan. Teruk habis. Binatang pun lari, takut, terkejut. Itu baru tembakan daripada senampak. Ini kalau kiamat, macam mana gaya ukur ini? Tak tempat nak lari dah. Nak naik roket, sempat pun. Kalau sempat naik roket pun, nak ke mana? Pergi mana kita ni? Entah dah gini. Minyak nak habis ni. Kalau pakai minyak tak tahu bahan apinya apa. Tak ada tuju. Tapi nak gambarkan dunia akan biasa. Tapi semuanya akan biasa kiamat nanti. Sama pula ada pun orang-orang yang berat timbangan kebajikannya. Di sini nak cerita tentang orang yang bahagia dan juga orang yang sesat. Simple je ayat. Dan timbangan dia macam ni tuan-tuan. Yaumul hisab. Pertama sekali kita akan dihisab. Hisab tu maksudnya apa? Ada sekolah dulu dia buat ilmu hisab. Ilmu kira-kira je. Kira-kira, ilmu kira-kira. Lepas tu ilmu hisab. Lepas tu matematik je. Maksudnya amalan kita akan dihitung. Amalan kita akan dihitung. Okey, baik. Sudah amalan kita dihitung, apa pula? Amalan kita akan ditimbang. Dua perkara berbeza ya. Dua perkara berbeza. Satu hitung, satu kena ditimbang. Ambil berapa kilo, kita beli barang kita kat pasar lain, ambil berapa kilo barang. Dan tu barang tak sama, berat ni lain. Itu nak gambarkan. Ada amalan yang banyak pahalanya, ada amalan yang pahalanya lain. Amalan wajib, pahalanya lain. Amalan sunat, pahalanya lain. Jangan samakan amalan sunat dengan amalan wajib. Sebab amalan wajib adalah lebih utama dan tak boleh pegang. Amalan sunat ni dia agak sampingan. Buat, alhamdulillah dapat pahala, tak buat, tak berdosa. Tapi keutamaan kita amalan wajib. Okey, baik. Dan juga ada amalan-amalan tertentu yang mana kita boleh amalkan untuk menambahkan kita punya pahala. Tak pula kita umur macam ni, di ujung usia. Yang muda, saya muda lagi ustaz. Nak kawal mati tak mula usia. Sekarang ni orang mati kejut ramai dah kan. Umur 40-an ada dah mati kejut. Hari ni pun 40 lebih kan. 40 apa? Biarlah nasi. Tadi risau juga kejut. Jadi sebelum tidur tu mengucap siap-siap. Sebelum tidur mengucap siap-siap. Walaupun kita amalan tak banyak, paling tidak pun kita mati tu ucapan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan, walaupun macam ni cerita tentang amalan, kita beramal. Kita beramal kerana Allah. Tapi nak juga pahala ke? Nak juga syurga tak? Kita tak nak masuk syurga. Mana boleh naklah syurga. Sebab apa? Satunya syurga tu tempat nikmat. Yang kedua, tempat orang baik-baik yang mana Allah Ta'ala ramah pada Nabi. Bila Nabi Siddiqin wa syuhada wa shalihin. Tempat orang baik-baik. Neraka apa? Tempat orang jahat yang Allah Ta'ala beri azab. Tapi tuan-tuan, kita masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Amalan kita tak mampu nak bayar untuk nikmat Allah. Tapi perintah Allah, Allah Ta'ala suruh kita buat, kita buat. Macam mana nak tarik rahmat Allah? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Itulah nak tarik rahmat Allah. Kalau buat maksiat, buat jahat, lepas tu nak minta masuk syurga, mana bang? Nak tarik rahmat Allah Ta'ala macam mana? Ya tak? Kita kadang tukar orang punyalah bodek. Apa lagi? Puji lambung. Jet. Tahu jet? Bukan jet kereta tu. Dia punya lambung ni. Ni kita puji Allah tuan-tuan. Membanyakkan puji Allah. Puji Allah tak salah tuan-tuan. Kalau puji manusia tu biarlah berpada-pada. Kalau puji lebih-lebih tu ada makna lah tu. Ada makna lah tu apa pasal dengan ni.
Tak elok kan? Kita kalau dipuji orang lebih sangat, hati-hati ke? Ada makna ke tu? Kita kalau nak puji orang pun jangan ada beri sangat. Sekadar-kadar je. Okey, baik. Nak puji siapa? Puji Allah. Macam mana nak puji Allah? Dengan zikir. Itu simple. Okey, nak cari rahmat Allah. Yang pertama, yang wajib jangan tinggal. Yang sunat buat berdasarkan kemampuan. Yang haram jangan buat. Itu cara nak cari rahmat Allah. Itu gambar. Sebab ada gambar kita ni, saya terang dengan kamu, kita ni manusia biasa. Allah Ta'ala bagi kita nikmat banyak. Kadang tu kita tak sedar je. Nikmat sihat, sihat semua, alhamdulillah. Adakah tu Allah Ta'ala uji dengan sakit. Saya tak mahu dah sebut sakit apa. Tiba-tiba ada yang terkena sakit tu, terasa hati Ustaz kata aku ke malam ni. Sikit-sikit. Adalah satu tempat tuan-tuan, bukan kat sini lah. Nak kata tentang nikmat sihat apa semua, kalau orang Allah Ta'ala uji dengan penyakit. Saya nak sebut penyakit kecil manis tak boleh. Sebab Tok Imam tempat tu kecil manis, kaki kena potong. Saya sebutlah penyakit lain, sebut gaut, dia pergelok. Kenapa? Kami sini Ustaz, dia kata dari persatuan pesakit gaut, gelok lagi ramai rupanya. Aduh kan, kita nak jagalah juga ya, tak nak kena korang. Okey, sebut orang ramai tu kena. Nikmat sihat tuan-tuan. Lepas tu apa lagi nikmat? Nikmat masa lapang. Dua nikmat ni yang kita lupa nak bersyukur. Siapa sebut? Nabi sebut nikmat dan dua nikmat yang mana manusia ni selalu lupa. Sihat dan juga waktu lapang. Waktu lapang boleh datang suruh masjid, boleh beribadat. Datang tiba-tiba waktu sibuk, tak sempat buat apa, cepat di masa jam. Ya. Datang waktu sibuk, macam-macam kau je. Nak buat itu, nak buat ini. Itu nikmat, sihat dan juga waktu lapang. Bila dah sakit tu pun dah berasa Allah. Kadang tu bukan sakit apa pun, sakit gigi. Sakit gigi sampai ada orang buat lagu, sebut pun kan marah, ada tahu. Lagu apa tak, saya tak pandai nak nyanyi lagu tu. Jangan kata aku sebut pun marah. Pokoknya sakit gigi dia cerita tu, lagu tu. Tahu-tahulah, tak tahu tak apa je. Okey, baik. Nak kata nikmat sihat dan juga nikmat waktu-waktu lapang. Dan kadang-kadang tuan-tuan dan puan sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam keadaan kita mendapat banyak nikmat daripada Allah Ta'ala ni, kadang-kadang kita buat dosa. Patutnya kita buat amal ibadat, kita banyakkan syukur. Tapi kadang-kadang kita buat pula dosa. Lidah ni yang sepatutnya kita gunakan untuk zikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, berkata-kata dengan perkataan yang baik. Tapi kalau lidah kita buat, kadang tu membaki orang, mengumpat, mencita buruk orang, menggantung. Dengan lidah juga lah. Tuan-tuan, Mata sepatutnya kita gunakan nikmat ni dengan untuk melihat perkara yang baik. Boleh baca Quran, tengok dengan mata dulu. Kalau tak ada mata, mata tak nampak tuan-tuan macam mana baca Quran. Berapa ke Quran break itu? Cuma mata ustaz lah. Dan syak dah ke? Belum dia. Macam itu saya pun suspek. Tadi bila nak putih. Nikmat mata. Besar nikmat mata tuan-tuan. Boleh banyak tanda. Kata nak mama lah, tak banyak tanda. Tapi kadang tu kan mata kita buat dosa. Telinga, boleh dengar kan? Boleh dengar apa semua sekali. Kadang-kadang kita dengar benda yang bukan-bukan, benda yang melarangkan, lalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Jadi hidup ni tuan-tuan, sebenarnya kita perlu banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan juga kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukurlah kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan tu saya rasa, saya tak tahu orang lain, tapi saya rasa malu nak minta apa-apa kepada Allah Ta'ala disebabkan kita muhasabah diri. Dan tu kita banyak buat dosa kepada Allah. Lepas tu kita mulalah minta macam-macam, angkat tangan doa, berangan macam-macam. Anak-anak pressure, masa itulah doa. Panggil ustaz, buat air yasin lah, apalah itu. Contoh lah contoh. Belum-belum SPM kan sekarang? Zaman SPM apa semua sekali.
Kalau tu budak tu semayang pergi tak? Contohlah, bukan sini tempat lain. Dalam kaisa mulalah buat ayat Yasin, solat hajat, apa semua sekali. Budak tu kalau tu malas semayang. Contohlah, contoh kurang sini. Sebab kajian menunjukkan baca sekolah menengah dengan baik. Bukan menengah mana, satu Malaysia. Rupanya ramai tak semayang. Penduduk Malaysia ni tuan-tuan, daripada kategori yang semayang, berapa peratus je? Hanya berapa peratus yang semayang. Yang datang ke sebuah masjid, hanya berapa peratus je. Terlalu sedikit dah. Yang saya kesalkan, bila-bila kadang tu kita dengar, bukan nak cakap lah, saya bukan orang politik, saya bukan orang selebriti apa. Kadang tu orang nak ajak ke masjid, contohnya kan, adalah seorang ni ajak, jom solat subuh berjemaah kan. Kadang ada orang tak suka. Tapi kalau orang pergi ke konsert, ada juga orang bela. Saya risau apabila benda baik itu dipandang pelik ni, dan benda maksiat itu dipandang perkara biasa. Itu satu benda yang merisaukan. Sebab itu dia antara ciri-ciri akhir zaman. Sebab Nabi pesan, genggam agama tu sunnah seperti genggaman api. Akhir zaman macam itulah. Kategori dia nak pegang Quran, pegang agama tu macam genggam bara api. Kalau genggam bara api, apa akan jadi? Dia bukan lagu genggam bara api menjadi debu, bukan. Kalau kita genggam bara api, habislah tangan kita, melecor dah. Kan? Sakit genggam tu. Akhir zaman tu, nak ikut betul Quran sunnah, apa yang Nabi ajar nak pegang, sakit. Dilepaskan bara tu. Apa jadi bara tu? Padam lah. Itu dia antara situasi akhir zaman. Bukan senang. Sebab Islam itu kembali seperti keadaan dagang asing. Datang dan keadaan asing kembali seperti asing. Tuan-tuan kalau pergi mana-mana pakai kopi putih, orang mandang pelik kan? Nak pula orang muda pakai kopi putih, pelik. Kalau pakai kek, selojin, t-shirt, gambar korak lah atas balik orang, tengok biasa dia. Tak pelik. Dia pergi mana pakai jubah orang ke apa kata, tak mana orang ni. Orang pandang. So, cara mereka memandang tersebut. Jadi boleh. Itu nak gambarkan situasi akhir zaman. Okey, baik. Kita habiskanlah. Takut kan banyak cerita ni kan tak habis masa lalu. Okey, masuk kepada kemahaman. Yakni kebenaran Allah menerangkan kesudahan manusia pada hari kiamat itu mereka terbahagi kepada dua. Iaitu golongan yang berbahagia dan celaka. Siapa yang ditimbang amalannya dan didapati bahawa yang mengandungi kebajikan itu lebih berat dari yang mengandungi kejahatan, dia akan dibalas oleh Allah dengan memberi kehidupan yang senang, bahagia lagi memuaskan hati, kerana akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Siapa pula yang ditimbang amalannya dan didapati kebajikannya sangat kurang berbanding dengan kejahatannya, atau tidak ada langsung amalannya yang dikira sebagai kebajikan, nescaya dia akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam dan dilemparkan ke dalam jurangnya yang paling dalam. Itulah tempat orang-orang yang berdosa dinamakan neraka Hawiyah, kerana jurangnya terlampau dalam. Sabialah diketahui bahawa api neraka Hawiyah itu sangat panas. Baiklah kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita segera diselamatkan daripada dan kelebihan dan kemurahannya. Okey, baik. Itu. Terima kasih tuan-tuan. Saya ceritalah sikit tentang yang hisab tadi, timbang tadi kan. Dan itu lepas tu mizan. Tahu mizan? Mizan ni maksudnya timbangan. Dacing. Bukan parti mana-mana, dacing. Timbang lah. Kakak apa Ustaz politik ke? Tidak. Alat penimbang dah dihisab tadi, dah dihitung tadi, maka akan ditimbang mana yang berat. Maka siapa amalan baik ni berat berat, maka alhamdulillah dengan rahmat Allah dia ke dalam syurga. Orang ke syurga ni kan macam-macam hal lah keadaan dia. Melalui titian surat tu ada yang sepatah kilat, ada yang berkerenaan, ada yang berjalan. Dan suatu kadang macam-macam, ada yang merangkak. Lepas tu pula ada pun orang yang tak lepas. Dia tengok amalan dia tak cukup.
Amalan baik sikit, amalan banyak dia yang buruk je. Ngata orang, ngambil hak orang, zalim, apa lagi? Makan benda haram, curi, rasuah, apa alih batu sepadan tanah orang. Bukan orang sini, tempat lain. Yang pandang-pandang Rasulullah. Sepadan. Saya tu contoh je. Ada. Jangan dibuat apa itu. Kita ni sebetul dia hidup, tuan-tuan. Saya ada terbaca berita itu, ada orang tua ni dia alih kerana nama dia masuk mahkamah. Ada yang dipenjara mahkamah, ada yang tak sempat masuk mahkamah, macam dia dah mati. Jadi kan sekejap dia mati hidup. Mana yang rezeki tu ada, alhamdulillah lah. Tak ada, jangan sampai kita cari benda yang haram untuk mendapatkan seronok sekejap, sikit. Balasan itu, ya Allah. Dosa-dosa yang macam itulah kita takut, tuan-tuan. Dosa yang kita rasa benda itu kecil, tapi itu yang menyebabkan kita ke neraka. Wala'udzubillah. Hati-hati. Kerana tu kita teremosi. Sebab apa? Nafsu tamak tu ada. Hati-hati. Macam tu. Tua-tua semua tengok-tengok slipper hilang. Siapa pulak dari baru. Dia tengok ada slipper baku, cantik. Bukan orang sini lah, bukan orang sini. Cantik, tiba. Okey, baik. Jadi bila tak lepas ni, tuan-tuan, dia cerita dia macam ni. Kalau dengan Allah Ta'ala kita minta ampun, kalau dengan manusia, bukan dengan orang, soalan ni. Ada orang dia ayat akhirat tu dia bawa dengan pahala yang banyak. Pahala macam-macam, pergi haji, sembahyang apa semua. Lepas tu dia istiharkan muflis. Ada Nabi beritahu dalam hadis ni. Macam mana dia boleh muflis? Sebab pahala tu dibayar kat orang. Masa hidup tu dia buat jahat kat orang, buat nanya kat orang. Gantinya apa? Pahala. Bayar orang pahala. Udahnya habis pahala dia. Orang beratur banyak lagi, kuarter tak tutup lagi. Banyak lagi orang tutup ni. Udahnya macam mana nak settle? Dia ambil dosa orang. Tukar macam itu. Sudahnya dia masuk neraka disebabkan dosa tersebut. Jadi tuan-tuan, dalam kita beramal, jangan kita buat benda yang berdosa yang menyebabkan habis pahala kita. Hati-hati. Cantik sembahyang di maaf, cantik lah. Tari semua cantik lah. Janganlah ambil hak orang. Ya? Jangan zalim kat orang. Jangan yang banyak-banyak mengata kat orang. Mungkin tunang, mengumpat, kahbir, pahala kita. Sayang. Ya? Kita bersungguh-sungguh datang solat subuh berjemaah, bangun pagi-pagi. Contoh kan, janganlah sia-siakan pahala kita. Jadi jangan buat perkara yang boleh menyebabkan pahala kita habis dapat orang lain tu. Kita buat tu sebab jahat kita tadi tu. Wala'udzubillah. Okey, baik. Ada pula sekumpulan ni, tuan-tuan. Dia macam ni, siapa tak lepas ke syurga, maka di situ di bawah rahmat Allah Ta'ala juga. Sekiranya Allah Ta'ala ampunkan dia, dia selamat. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dia, dia neraka juga. Dalam keadaan macam tu, tuan-tuan, ada lagi talian hayat. Apa lagi talian hayat? Syafaat. Syafaat ni banyak, tuan-tuan. Saya catat dulu kat mana. Yang antara ni kita nak kejar syafaat Nabi, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat apa lagi? Syafaat Quran. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, maka sesungguhnya datang pada kiamat syafi'at. Diberi syafaat kepada ahli orang yang baca Quran. Baca, insyaAllah kita juga amalkan. Sebab tu kita konsep kita baca Quran. Tuan-tuan baca Quran, baca tajwid. Ada yang ustaz ada guru kan. Sekarang kita baca tafsir, kita tahu apa tafsir ni, apa maksud cerita surah ni, cerita pasal apa, pasal kiamat rupa ni. Jadi orang yang bijak, tuan-tuan, adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Maksud dia membuat persiapan untuk ke alam sana. Bukan ingat mati je, mati. Bukan itu. Tapi dengan mengingati mati, kita membuat persiapan ke alam sana
dan kita takut untuk melakukan dosa. Ada orang mati sujud tuan-tuan, ada viral orang punya. Nampak kan pernah jumpa? Tok Imam sujud kan? Bukan Tok Imam sendiri ya. Risau Tok Imam malah sudah. Bukan itu. Viral. Sujud tu tidak lagu, sujud tak bangun-bangun. Pak Amu tengok, apa yang lama kan? Tunggu balik kan? Seorang lagi angkat balik, lama kita sujud. Tengok rumah. Ini mati dalam keadaan baik, alhamdulillah mati yang disyukuri. Tapi soalnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma qina alaina min su'ul khatimah wa la tahqina alaina min su'ul khatimah. Ya Allah, jadikan perakhiran kami perakhiran yang baik, dan jadikan perakhiran kami perakhiran yang buruk. Kita jauh. Itu yang kita nak sangat tuan-tuan. Kita hidup ni tuan-tuan, macam mana hujung kita tu nak sangat jaga kami. Kisah silap tuan-tuan, itu kisah silap. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, pulangkan hak orang, buat baik. Sekarang kita nak ke depan, kita move on. Kita nak ke depan ni, kita mati dalam iman yang keadaan Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Okey, baik, itu nak cerita tentang. Lepas tu syafaat Nabi, banyaklah proses dia tu semua sekali kita tentang syafaat. Siapa dapat syafaat, insya-Allah dia pun tempat. Saya dah tunjuk gang itu kan, kat situ kan. Tak ada. Kita tanya. Bila bukan sini oh, kat masjid Farid 19. Ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kain ni lentang besar ni. Alhamdulillah, mikrofon tak berbayar kan mudah. Cuma jauh lah nampaknya. Nak baca ni panjang ceritanya. Ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak aku ni nampak. Tak apalah. Tak nampak pun tak apa. Saya cakap, saya baca kan. Tak risau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaat aku untuk ahli al-kaba'ir. Ahli al-kaba'ir maksudnya orang yang dosa besar, orang yang melakukan dosa besar. Min ummati, daripada kalangan umat. Tuan-tuan, betul siapa? Muhammad Rasulullah. Betul. Sadiqul wa'dul amin. Okey. Kenapa sebut utusan Muhammad Rasulullah Sadiqul wa'dul amin? Yakinlah tuan-tuan, memastikan bahawa Nabi tidak akan berbohong. Ya, Nabi tidak akan berbohong. Kalau ikut kajian orang lah, antara profession yang banyak orang tak percaya siapa? Lawyer kan? Tadi ahli politik. Wallahu a'lam. Jangan kecap lagi. Saya baca kajian je lah. Yang orang percaya, orang dengar sangat, antaranya doktor, lepas tu ni cikgu, ustaz-ustaz masuklah tu. Percayalah tu ya. Tuan-tuan percaya kat saya. InsyaAllah. Jadi macamnya, saya cakap tu bukan daripada saya. Saya cakap tu berdasarkan daripada yang kita baca Quran, baca tafsir, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada cerita sembang kosong. Bila kita nak cakap, pastikan benda itu fakta, berpaksikan dalam Al-Quran, berteraskan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benda itu tidak akan jadi sia-sia. Yang jadi sia-sia cakap kosong-kosong, yang kosong. Kita tak ada makna mungkin. Dan nak pula cerita dongeng. Okey, jadi kesimpulan yang tuan-tuan, Nabi Nabi syafaat dia. Siapa yang tak lepas? Yang tak lepas. Yang keduanya pula syafaat untuk dapat tingkatan lebih tinggi. Nak azan ke nak saya teruskan?
Sikit je saya ceritakan macam ni. Orang yang masuk syurga pun ada yang menyesal, tuan-tuan. Saya ulang. Orang yang masuk syurga pun ada yang menyesal. Kenapa menyesal? Kalau aku tahu lah inilah macam ini punya balasannya, ya Allah. Memang buat amalan betul-betul. Sebab apa, tuan-tuan? Dekat syurga pun ada kawasan VIP. Nak bagi orang faham tu ya. Kita kawasan yang orang kata orang kaya-kaya kat mana mesti? Kota Daya lah kan? Ada Tasik, ada rumah Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Pernah pergi Putrajaya? Oh, cantik dia pergi ya. Masjid besar masjid dia ya. Kawasan VIP, kawasan orang kaya-kaya. Syurga tak tahu, kawasan VIP, Nabi, Rasul, orang-orang soleh. Apa dia? Yang marahin yang hujung-hujung ni. Yang hujung-hujung. Boleh menyesal. Alah. Kita bukan boleh sembarang naik untuk naik tingkat-tingkat lain tu bukan sembarang. Kita suka-suka nak masuk kawasan larangan, kawasan istana. Mana boleh tu? Kan? Dia ada border tu. Dan kalau syurga tu takat tu je border dia, nak lepas, tak boleh lepas. Nikmat yang paling besar sebenarnya apa, tuan-tuan? Sudah. Apa dia nikmat paling besar dalam syurga? Sudah, Ustaz tanya kan? Ustaz tanya, Ustaz jawab lah, senang. Bidadari je. Siapa jawab? Orang lelaki tahu bidadari je. Dia tak tahu orang perempuan masuk syurga jadi ketua bidadari tau. Lagi comel daripada bidadari syurga. Seronok. Seronok memang. Walaupun kita dah berumur sekarang ni 60-70, masuk syurga comel balik. Muka macam budak perempuan SPM. Wow, jadi ketua bidadari lebih comel daripada bidadari lagi. Sebab apa? Padatlah sebab kita di dunia ni kita diuji. Dunia ujian. Bidadari dia bukan manusia. Dia adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dalam syurga. Dia tak ada ujian macam kita. Sebab itulah mesti buat. Kalau ke syurga nanti lebih cantik daripada bidadari. Jadi nikmat yang paling besar dalam syurga ni adalah apabila dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita atas dunia ni jangan membayangkan Tuhan. Kita belajar buat tauhid. Kita belajar buat tauhid aku sekali ini. Allah Ta'ala tak suka dengan makhluk. Allah Ta'ala wujud di tanpa bertempat. Nanti dah syurga kita dapat melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga wujud tanpa bertempat. Jangan tanya hakikat zat Allah Ta'ala, sebab hakikat zat Allah Ta'ala hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Habis. Kita tak tahu bab hakikat zat Allah Ta'ala. Yang kita belajar tentang sifat. Sifat Allah Ta'ala ni kita ambil semuanya daripada daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya rasa cukup untuk saya kongsikan pada malam ni. Saya rasa tak ada orang nak tanya kot. Oh ya, ada dari sini. Alamat kedua dekat alamat kedua. Dah habis semua. Dah habis semua tu. Masa tu lah sama ada ke syurga terus ataupun jatuh ke neraka. Tapi macam ni manusia ketika itu tanpa berpakaian. Yang lepas tu Allah Ta'ala berikan pakaian kepada para Nabi. Ada manusia-manusia yang diberikan pakaian di atasnya kepada Nabi. Lepas tu akan melalui sirat tu. Jadi siapa yang lepas, yang syurga dia lepas. Siapa yang ahli neraka tak lepas, dia tunggu. Dan neraka yang paling bawah sekali adalah untuk orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik ni macam mana, tuan-tuan? Dia menzahirkan Islam tetapi hatinya tidak beriman. Tuan-tuan. Okey. Tapi kita jauhi juga sifat-sifat orang munafik. Sebab kita orang Islam jangan bersifat dengan sifat munafik. Sifat munafik apa dia, tuan-tuan? Ayatul munafik sangat. Dia hadaskan kedua. Yang pertama, api dia bercakap bohong. Itu sifat orang munafik. Orang Islam jangan buat macam ni. Saya cakap bohong itu sifat orang munafik.
Wa idza wa'ada akhlafa. Bila janji, mungkin janji. Mungkin janji. Lepas tu yang ketiga ni, wa idza tu'minu khana. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Itu sifat orang munafik. Tapi kalau ada orang bohong, kita jangan kata kau ni munafik, mengaku bos sekali lah. Kita kata itu sifat munafik, berdosa. Tapi kita tak kata itu kafir, yang salah faham. Sebab itu sifat, ciri-ciri orang munafik. Kita kata jangan bersifat dengan sifat orang. Kita ada istighfar, astagfirullah. Sebab munafik tu dalam hati dia tak beriman langsung. Itu munafik iman. Yang tadi munafik amal. Sifat tadi, perbuatan orang munafik, munafik amal. Munafik iman tadi memang masuk dalam neraka untuk selama. Soalan dia ada tak orang munafik? Jawapannya ada. Itu yang Quran sebut, itu yang hadis sebut, ada. Ada pada bila masa munafik dia ada. Daripada zaman Nabi sampailah zaman sekarang. Cuma zaman sekarang kita tak tahu siapa. Allahuakbar. Kita tak ingat tuan-tuan apa munafik tahu. Zaman Nabi tahu siapa. Tanya aku nak malam ni. Nabi tahu siapa. Tapi Nabi tak arahkan bunuh. Dan Nabi ada suruh sahabat ni. Seorang sahabat ni beritahu senarai nama munafik. Sahabat ni rahsia kan. Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar tanya, dia risau juga, aku termasuk ke gerangan orang munafik. Sahabat tu beritahu kamu hidau dah. Kenapa ni? Hikmah ni Nabi dalam berdakwah. Nabi tak mau supaya nanti ada orang mengatakan bahawa Nabi membunuh pada sahabat. Dan kadang-kadang ayahnya munafik, tapi anak dia beriman. Kita faham itu. Saya ulang. Kalau tu ayahnya munafik, tapi anak dia beriman. Selesai masalah. Kita ayah munafik itu masuk neraka tu hai ayah dia, tapi anak ni kita itu nampaknya indahnya Nabi berdakwah. Nabi bukan jenis orang yang kata apa, garang, bekeng. Orang bewak kamu apa? Orang belah baca timur kata bekeng, cengeng. Utara sebut cengeng tau. Orang bewak kamu apa? Garang. Garang dia. Garang. Gedebek Kelantan. Gedebek. Okey, Nabi ni sifatnya macam mana? Allah Ta'ala sebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Nabi ni dengan orang kafir tegas, tetapi dengan orang Islam kita berkasih sayang. Itu kita nyata balik. Dengan orang kafir lembut, dengan orang sama-sama Islam bantang. Asyik Nabi aduh je apa dah kena apa kan. Jangan terbalik kan. Itu yang Nabi ada, itu yang Quran sebut. Kita akan amalkan hadis dan Quran. Allahuakbar. Setakat itu saya kongsi pada malam ni. Tak ada dah soalan ni. Okey, aku Allahuakbar. Mudah-mudahan kita sama-sama manfaat lah. Saya bercakap ni pun peringatan untuk diri saya sendiri. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita juga di syurga ni nanti, insyaAllah. Kita takutkan bagi kita dengan kesulitan farah dan subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا واشهد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.